لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Apa makna wajib-wajib haji? Sunat muakkad, dibuat dapat pahala, tak buat kena denda. Tetapi awak punya haji tetap sah. Oh maaf, jelas. Haji bukan rukun tak boleh. Batal tubuh badan awak yang kena buat. Tak buat tak nama haji, contohnya seperti tawaf. Tak buat tak nama umrah, contohnya seperti sa'i. Tak buat tak nama ibadah haji, contohnya seperti wukuf. Itu rukun. Awak sendiri kena buat, tak boleh pas-pas orang. Kalau awak tak, kalau ada benda yang wajib haji, awak boleh suruh orang lain, contohnya berjam batu, awak boleh lupa orang. Tetapi wukuf tak boleh lupa orang, awak sendiri kena berada di tempat tersebut. Jelas tak? Al-Ibadah di Muzdalifah. Berada di Muzdalifah walaupun seketika mulai separuh malam 10 Dzulhijjah hingga sebelum terbit pada. Sekali lagi, berada di Muzdalifah walaupun seketika mulai separuh malam, ya, seketika mulai separuh malam sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12. Kalau dia punya subuh pukul 4 pagi, maknanya dia punya malam bermula jam 11 malam, dikira setengah malam. Awak kira-kira lah mulai maghrib dia sampai isyak, sampai subuhnya itu berapa jam? Bagi 2 lah. Kalau kita pukul 7, mungkin 12 lah tengah malam, betul ke tidak? Sampai pukul 5 pagi. Dia kata, tapi kalau dia punya subuh pukul 4 pagi, maknanya dia akan lewatnya sikit, jadi 11.30 dah tengah malam. Betul ke tak betul? Oh jemaah, pergerakan jemaah Mekah ke Arafah jarak 21-29 km daripada Mekah. Awak wajib haji, dia merupakan sunat-sunat muakkadnya haji. Kawasan Muzdalifah, awak nampak kawasan Muzdalifah ni? Ya, Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Terus berakhir di Mekah. Nampak tak one by one? Muzdalifah, Arafah nombor 1, Muzdalifah nombor 2, Mina nombor 3, terus balik Mekah untuk tawaf ifad. Wajib di Muzdalifah. Ya, amalan sunat talbiyah, berdoa, berzikir, solat sunat dan memutih batu untuk melontar jamrah. Jadi pada hari Muzdalifah ni malam raya dia kita buat banyak talbiyah. Ya, bila kita berada di Muzdalifah, doalah, disuruh kita berdoa. Buat apa ustaz kat Muzdalifah? Duduklah, doalah banyak-banyak, duduk sajalah. Dia suruh duduk. Bila suruh berdiri awak mengeluh, suruh duduk awak bising. Macam mana ni manusia? Sebab itulah manusia ni adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Betul ke tak betul? Oh jemaah, kasih relax pun orang bising, kasih buat kerja pun dia bising, buat bodoh lagi bising. Ya tak? Jadi ini semua bila berdoa, berzikir, solat sunat, mengutip batu untuk melontar jamrah. Ingat dia, batu yang dilontar berapa besar meninggalkan mabit tanpa uzur syar'i adalah berdosa dan diwajibkan ke atasnya dam. Kita dengan sengaja kena melainkan uzur-uzur yang itu. Waktu awal melontar jamrah. Jadi kalau kita nak mengutip batu, berapa biji batu yang kita nak kutip jemaah? Oh jemaah, berapa biji batu yang kita nak kutip? 70 biji batu hari tersebut kalau boleh. Paling kurang 7 biji batu. Kerana setiap kali lontaran 7 biji batu yang kita lontarkan. Ya, 7 biji pada hari yang pertama. Hari yang kedua 11, kita lontar lagi 3 lubang. 7, 3 kali berapa? 21. 3 hari berturut-turut 60. Ya, 3 hari, setiap hari 3 lubang. Hari yang kedua 3 lubang. Hari yang ketiga pun 3 lubang. 7. Jadi berapa semua? 63. Campur dengan 7 hari pertama, hari raya 70. Jelas ke tak jelas? Oh tuan, hari pertama hari raya Allah kasih diskaun 7 biji. Tapi itulah yang paling susah di antara hari-hari yang seterusnya. Sebab itu orang paling rapat. Kalau hilang satu batu je, hilang satu batu boleh kutip batu-batu kat bawah tu, orang terjatuh batu hilang lah, sudahlah. Jangan awak lontar lain, sudahlah, lontar kerusi ke, lontar tongkat ke, lontar songkok ke, awak dah geram sangat kan. Batu-batu yang kita kutip, ingat batu-batu kecil-kecil jemaah. Batu-batu macam kacang, bukan batu-batu awak ambil ibu batu. Ya, bila batu kecil-kecil, batunya kecil-kecil aja. Itu sebagai syarat. Jangan ambil batu besar-besar. Oh tak boleh ustaz, ini batu saya ambil
kali dapat rejam, kepala dia kasih pecah. Oh, ini sidap hari bulan, dia tak kena dekat syaitan, kena kepala Pak Haji. Pak Haji kena berlubang macam baru padan muka, saya kata. Kena kat kepala orang, lebam. Betul ke tak betul? Ada lagi tak? Kalau awak ni biasa lontar batu jenis, jadi seorang kata 100 meter punya lontar macam dekat atlet punya, tak apa. Ini jenis satu kali, kena kepada Pak Haji, berdebu dia. Ya Allah, syaitan ku hilang. Kepala dia benjol, ya tak? Betul ke tak betul? Kalau kita kuat tak apa. Lagipun tak ada keperluan untuk dapat besar-besar dia ibu jari. Kadang-kadang bab ni sensitif, orang marah tuan-tuan. Dia sibuk syaitan yang dia nak rejam, dia lupa diri dia banyak syaitan. Maaf lah saya kata. Betul ke tidak? Awak mana lebih takut? Manusia perangai macam syaitan ke atau syaitan? Saya lebih takut manusia. Kalau dia tak kejam, Masya Allah, dia tak susah kita nak tundukkan dia. Dia tak kejam, zalim, apa, macam syaitan. Ya tak? Pada syaitan pun kita tak pernah jumpa. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, ini rejam sebagai syarat. Syarat dia bila kita berejam, apa kita rejam ni ikut waktu yang kita dah tentukan. Setiap kali kita ada 7 batu, betul ke tidak? 7 tu tujuh biji batu ini bergantikan 7 anggota badan kita. Iaitu mata kita, telinga kita, kita hidung kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, kemaluan kita, 7 anggota badan. Jadi bila kita nak campak tu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dia campak yang bukan gini, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allah. Ini yang bermakna. Jadi bila kita nak lontar gini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rajman li syaitani wa hizbi. Yang dibacaan dia lah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rajman li syaitani wa hizbi. Kami ustaz kalau pakcik lupa baca dia tiba-tiba macam mana? Rejam sudah dah baca. Sebab bacaan ni sunat, tak ada baca pun tak apa, yang penting rejam. Kerana apa awak rejam? Mengikut sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bila nak buat baik, syaitan pun datang. Dia kata, wahai Ibrahim, kenapa lah kau ni budak kecil nak pergi seleh? Dia kata, bukan nak dapat anak pun sudah, sikit tak ada ingat. Dia kata, ya, tak kau dah dapat anak pun payah. Lepas tu Allah SWT kau nak ada hati, kau nak seperti anak kau. Ya tak sudahlah Ibrahim, tinggalkanlah. Dia pun ambil batu, rejam, pelopuk ke dekat mata syaitan, jadi buta. Jadi itu tempat yang syaitan pernah guna Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu kita ambil batu, kita ambil rejam, jangan terlalu kecil, sangat sederhana supaya dapat ada rasa untuk melontar jam. Ingat lontar Bismillah macam mana? Sama-sama lontar sikit-sikit tunjuk. Bismillah, Allahu Akbar, rajman li syaitan wa hizbi. Bismillah, Allahu Akbar, rajman li syaitan wa hizbi. Bismillah, Allahu Akbar, rajman li syaitan. Tapi bila awak lontar tu, ingat ada dia punya hakikat. Lontar penyakit dalam badan awak. Ya Allah, ya Tuhanku, baikkanlah aku daripada penyakit yang suka sombong. Ya Allah, jauhkanlah daripada penyakit aku yang suka cakap bohong. Ya Allah, jauhkanlah penyakit-penyakit dalam badan aku, sakit wafat aku. Ya Allah, cakap itu tetap buang penyakit awak. Buang penyakit awak dalam lubang secara batin. Secara batin, masa mata hati kita hidup, tuan-tuan. Sebab tu ada orang kalau mengobat orang, dia nak keluarkan syaitan. Awak tengok tak cerita Melayu? Ada tengok tak? Jangan pandang belakang. Betul ke tidak? Dia orang keluar kepada Allah, dia keluar, padahal benda tu tak nampak. Betul ke tidak? Awak keluarkan barang daripada barang, awak nampak tak? Siapa yang keluarkan? Bukan zahir awak, mata hati awak yang keluar. Sebab mata hati awak nampak, awak akan nampak. Mata awak memang dihalang melihat jin. Jadi dia keluarkan daripada mata Allah, dia tarik keluar. Pasal apa? Yang keluar tu bukan cara zahir, cara batin. Awak tak nampak. Oi, bomo tu nampak lah. Bomo tu pun tak nampak lah. Dia keluarkan dengan cara mata batin. Melainkan orang-orang yang tertentu yang Allah bukakan hijab mata dia, awak ingat suka. Tiba-tiba awak jalan, benda tu tergantung dekat pohon. Sekali jalan, benda apa tu? Apa ni, kenapa? Dia macam mungkin sebab lain orang tak nampak. Awak ingat sedap hidup awak. Kalau dia keluar muka macam Nur Mulasari, tak apa. Siram ragu pun, tadi dia keluar muka pula, sekali tak boleh dia malam dia muka. Wallahu'alam bisawab. Sebab tu kita kata, kita buang ni cara batin.
Kita bukan buang cara zahir, inilah ilmu batin. Buang cara batin bukan buang cara zahir. Yang orang tadi orang banyak dia nampak, dia pun tak nampak, tapi dia ikut mata batin. Sebab Allah kita pun sedap cerita, wah cerita ni macam magic kan. Wah, macam mana jawab, bukan nampak, aku dah nampak. Allah Akbar tadi. Sebab dia berkeluar dengan mata dia tak keluar dengan mata hati. Jadi kita buang penyakit kita dengan mata batin, kita bukan keluar dengan mata hati. Okey, baik. Waktu afdal tentulah mati. Sebab tu kita tak keluar waktu afdal, tuan-tuan. Bukan kita tak nak ikut sunnah. Sunnah satu perkara, bahaya satu perkara yang lain. Semua orang nak waktu afdal apa jadi? Jadilah stampede kat situ. Jadilah tolak-menolak, jadi pijak-pemijak. Jadi kita akan keluar biasanya waktu bukan waktu afdal. Yang untuk mengelakkan. Sebab belakang kita prajurit, kalau yang muda-muda tak keluar. Yang datang prajurit semua kan saya cakap keluar COE kan. Dia dah ada surat semua. Dia masa tergelincir, aduh, kati glow ya, jadi susah. Jadi kita kena sesuai. Abang-abang kita okey lah, isteri yang dekat belakang macam mana? Tak semua orang secerdas awak. Jadi kita kena lah one for all for one. Kita dapat jalan, yang penting kita dapat tunaikan kewajipan hakiki. Boleh jemaah faham tak maksud saya? Kenapa SQ boleh jadi begitu popular? Pasal dia security, dia jaga keselamatan awak. Awak nak buat ibadah, jangan tunjuk perasaan. Awak kena kenangkan orang-orang yang lain yang di sekitar awak. Jadi kalau kita nak ambil waktu afdal, ya, kita dilarang. Orang-orang Singapura tak boleh keluar waktu afdal. Kalau dia nampak ada syarikat yang keluar waktu afdal, dia boleh blacklist syarikat tersebut dan tak boleh menunaikan ibadah umrah lagi syarikat itu untuk pergi ke Saudi Arabia. Itu saya bilang untuk pengetahuan kalau awak tak tahu. Ya, jadi diorang ada kamera dekat waktu Jafar Ali sebab kamera beribu-ribu kamera. Dia boleh pergi scan awak sekejap di mana dia tengok daripada di lantai dia tahu. Sebab tu kalau ada yang nak keluar juga, saya kata jangan pergi lantai bukan lantai tersebut. Ya, supaya itu tanggung risiko, tanggung sendiri. Sebab dia boleh ini dia boleh negeri mana. Sebab setiap negeri ada lantai yang dia faham. Baik, syarat-syarat melontar Jamratul Kubra masuk waktu melontar dengan batu, bukan melontar dengan kayu ataupun benda yang lain. Kenapa saya kata benda yang lain? Waktu awak ambil batu ni, kadang-kadang awak tak perasan itu bukan batu, itu najis sebenarnya, tai. Tapi kerana dah terlalu panas, cuaca ni kan panas dekat Arab Saudi, benda yang najis ataupun tanah tu dah macam batu. Betul ke tak betul? Sebab tu ada batu bata yang pada tanah dia buat ni, ada pada najis pun boleh jadi keras tau. Ya, tak kita kata apa sebab bismillah, ya Allah, tapi pada kat situ dah najis. Tapi kena juga lah syaitan kena taik lah. Tapi tak boleh lah, dia mesti batu. Taik pun tak sekuat batu, dia kena rejam tu. Dan sepatu piramid pun pakai batu. Kalau nampak ini batu, dia boleh rejam. Kalau tidak terlokap lagi. Ya tak? Ya Allah Alam bisawab. Hendaklah melontar dengan tangan. Tak boleh lontar dengan elastik. Jangan pula awak datang aku kecil-kecil main elastik, betul tak? Ini syaitan dengan aku. Bismillah. Allah Allah. Wow, hebat sih. Tak baik awak pakai panah je masa jangan. Ya. Pakai kubula tu ada letung tu kat situ ya. Jadi ini simbolik baca. Ini simbolik syaitan dah tak ada lagi. Yang simbolik tu Allah nak tengok kita ni supaya tunjukkan kebencian kita kepada sifat-sifat syaitaniyah. Syaitan dah tak ada, dah cabut. Awak ingat dia tahu sudah Zulhijjah aku jual diri dulu berjalan. Ini semua simbolik. Nak menunjukkan kebencian awak kepada kejahatan, nak taat kepada perintah Tuhan. Jangan pula awak campak kerusi campak. Kadang dia cuma bawah tu, dia dah gini-gini geram dia syaitan dia. Tak nampak kan aku dah sakit dah kali dah mesti dia kasih. Banyak tuan-tuan awak akan tengok dalam tu bukan batu je. Kerusi, selipar, apa macam-macam songkok pada dalam. Semua dah rejam syaitan, tapi dia lupa dalam dirinya masih ada syaitan ya. Syaitan pun tengok, oh kau campak kat luar, campak balik kau ni. Ya baik. Gaya lontaran. Awak ada 7 biji. Leceh lah ustaz, saya kasi kaki lah. Ambil ke 7. Tamak sangat je ya. Ambil 7. Tak boleh, kena satu persatu. Kalau 7 sekali lontar, kira satu. 7 sekali lontar, kira satu. Dia sweet. Your sweet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau terlupa,
7 ke 6 ke 7 berjam lagi satu. Jangan pula awak dah 7 tak apa kau batu lagi nak berjam je lah ya. Ke 8, ke 9, ke 10, 11, 12. Tak boleh lah itu, tak ada datang fadilat pula. Jangan awak kata aku kalau kasih lebih mesti dapat pahala lebih pun. Buat berjam lagi tinggi. Katanya tak ada. Tetap pahalanya sama. Okey, baik, setelah kita berjam ya, bertitik tolak pula kita akan pergi ke kawasan perkemahan kita ini. Awak nampak tak, ini semua yang putih-putih ini adalah kawasan perkemahan awak di Mina. Ini macam besar pun tak cukup untuk menampung ya masyarakat Islam yang nak menunaikan haji di Baitul. Terung Muaisim, nampak tadi? Inilah jemaah, inilah tempat paling meriah sekali pada musim haji. Awak tak akan dapat lupakan. Awak jangan fikir hotel lah. Hotel tempat yang boring nanti musim. Percayalah cakap saya. Ada orang cakap saya nak cepat-cepat masuk Malaysia. Awak tak akan pernah dapat. Demi Allah, dengan nama Allah, saya dah buat haji berkali-kali. Not first time. Dan di latar belakang daripada dia tu orang biasa, technician, jaga, sampai saya bawa apa, MP, saya bawa apa ya sampai guru besar sekolah, semuanya kata yang sama. Shisha lah. Dan juga waktu-waktu inilah waktu yang paling indah, kenangan yang paling manis dalam hidup kami waktu menunaikan haji. Ya tak? Bila awak dah masuk ke dalam hotel, dah masuk ibarat dalam gua tuan-tuan, semua masing-masing nafsi-nafsi. Tapi bila awak dekat shisha, awak kerjasama, tolong-menolong, macam dapat rasa sendiri. Awak dengan kawan-kawan awak, lelaki dengan kawan dia, saling memahami di antara satu dengan yang lain. Inilah waktu terindah dalam musim haji. Tak kenal maka tak cinta. Sebab tu berapa banyak awak bayar pun, Hilton mana pun, sweet ke, apa sweet ke, ya, apa tu potato sweet ke, tak akan sama waktu awak dalam shisha. Ini yang saya boleh jangkakan dan boleh berikan kepada awak. Sebab kita bukan buat haji 1 tahun ke depan. Kita dah buat haji, awak dengar orang pergi haji, saya buat haji ya, lain yang dengar. Ibarat awak tengok TV dengan awak sendiri berada dalam TV. Wallahualam besar. Banyak sangat tragedi akhir-akhir ni terjadi balik ya 1-2 tahun ni. Tapi sebelum ni pengingat kita tahun 2004 dalam Terowok, bila orang hijack atau sabotage apa tu ibadah haji di Arab Saudi. Saudi ni macam orang benci dengan pemerintah dia, jadi dia orang sabotage. Ini sebab tu Arab Saudi takut sangat. Dia nak kasih kota lebih, dia fikir-fikir. Sebab dia sedang berperang dengan Yaman, dia sedang berperang dengan Iran. Betul ke tak betul? Oh tu maaf. Dan Mekah Madinah adalah tempat yang paling baik untuk disabotage. Sebab dunia tengok kat sana. Kalau dia tunjuk perasaan dekat Iran, tak ada orang tengok. Dia tunjuk perasaan kat Yaman, tak ada orang pandang. Tapi orang cuba depan Masjidil Haram awak tunjuk perasaan. Betul ke tak betul? Semua TV satu dunia datang. Betul ke tak betul? Oh maaf. Jadi beza. Awak mesti faham kenapa dia tak kasih kita berkumpul doa ramai-ramai depan makam. Sebab tempat-tempat ni semua tak ada berkumpul. Orang nak tunjuk perasaan dalam Masjidil Nabawi, sekejap dia spread. Berbeza dengan awak buat tunjuk perasaan kat Singapura, spread juga tapi lambat. Dengan awak spread dekat Masjidil Haram, cepat sum satu dunia. Ya tak? Betul ke tak betul? Jadi tempat-tempat ini sensitif. Ya, tempat ini sensitif. Nampak tak? Ya, awak bukan berhadapan dengan manusia, awak berhadapan dengan lautan manusia. Nampak ke tak nampak? Agak-agak awak nak jalan macam mana lagi? Jadi akan ada satu masa semua jet. Ada satu masa semua jet. Sebab tu dia perlukan hati yang kuat. Jemaah, jangan hanya bersiap badan, tapi bersiap dengan perasaan awak. Hati awak mesti kuat. Bila hati awak kuat, semua awak boleh buat. Tapi kalau hati awak tak kuat, tak ada apa yang mampu awak buat. Kalau awak hanya bersandarkan kepada badan. Your heart must be strong. I want to do it, saya nak buat, saya boleh buat. InsyaAllah dengan semangat awak, dia akan tolong awak untuk buat. Saya boleh, insyaAllah akan menjadi boleh. Saya tak boleh, sakit kaki, insyaAllah Mak Ajar, siapkanlah kursi roda untuk jalan, kerana awak tak akan boleh. Sebab hati awak tak kuat. Tapi kalau hati awak kuat, awak mampu untuk buat. Tapi kalau hati awak tak kuat, awak tak mampu untuk buat. Ya.
Jamrah, ini tempat melontar Jamrah. Inilah tempat melontar Jamrah. Dia habis 2 bilion US dollar untuk bangunkan tempat. Dulu Jamrah selalu ada orang kena bijak lah, selfie lah, apalah. Pernah dengar tak jemaah? Oh jemaah janganlah asyik dia. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Janganlah sambut ini cakap betul lah. Ya tak? Ya. Ya, inilah tempat banyak orang kena bijak. Sebab lubang ni satu, saya kata. Ibarat lubang satu, orang ramai, bola satu, 1,000 orang kejar. Tak mampu dibuatnya, tuan-tuan. Begitulah. Jadi ini tempat ini telah diubah suai, tempat yang sama kami dibesarkan memudahkan perjalanan keluar dan masuk. Inilah dia masa-masa meletihkan kita naik turun. Hari-hari tahu, hari-hari 10, 11, 12, 13. Bukan satu hari je, 4 days. Ya, jadi kita mesti siap mental dan fizikal untuk lasak. Jemaah tak boleh sikit-sikit makcik kaki sakit tolong bawa beg. Makcik kalau tahu makcik tak boleh bawa beg, jangan bawa beg berat-berat, bawa ringan-ringan. Maafkan saya, betul tak? Oh, saya pakcik tak boleh, pakcik mesti sedar diri sama-sama kita tolong-menolong. Ni semua orang ramai. Kalau pakcik tak boleh bawa berat, bawa yang ringan-ringan ni pakcik. Jangan semua benda nak bawa, bantal bawa, apa bawa, itu bawa, ini bawa. Siapa nak pergi bikol? Betul ke tak betul? Ini kita cakap yang jelas, jemaah jangan salah faham, jangan marah saya. Ini saya ingatkan sebelum jemaah lain tegur awak. Awak tak boleh, saya pernah tahu awak tu. Awak tak boleh tolong angkatkan ke? Dia kata apa tau? Ini kita tak bercakap lah, tak bercakap jahat atau betul. Ini semua amalan masing-masing. Saya datang sini bayar bukan untuk tolong angkatkan barang orang. Saya datang bayar untuk tunaikan ibadah haji saya. Macam kalau orang dah bayar waktu itu macam kata. Betul ke tak betul? Oh jemaah, mana orang tahu muka? Jadi kalau kita tahu kita tak mampu, ya, awak mesti awal-awal buat perancangan. Saya mesti ada battle service. Kalau tiba-tiba awak jatuh naik cerita, orang simpati, orang kesian. Tiba-tiba awak sakit lain. Tapi kalau awak dah tahu awak tak boleh, tapi buat-buat boleh, awak akan menyusahkan orang lain. Awak dah tahu dari awal awak tak boleh, tapi awak cover sembunyi on the day, kaki semua buka dan tak boleh. Jadi awak nak cari battle service dah jadi mahal. Awak ambil dari sekarang kita tempat orang lebih murah daripada last minute, tuan-tuan. Begitu juga ini haji lah, awak tak pakai 1,000 syarikat lagi nak pakai. Awak tak pakai, tak book orang ni 1,000 syarikat lagi nak book. Berapa ribu syarikat ada kat situ? Semuanya perlu orang sakit macam awak. Betul ke tak betul? Jadi kalau awak tak ambil dari sekarang, awak sampai sana harga berdouble lah, double, ya tak? Daripada harga biasa. Orang tak faham begitu mahal ke Ustaz? Pergi tanya dekat luar siapa yang boleh tolong awak saja. Ya, maafkan saya ya, ini kita jalan cakap dari hati. Mudah-mudahan awak tak tersinggung. Ini cakap dari hati. Jadi kita pun nak jemaah kita supaya tenang, aman. Ya, tapi kalau awak tahu awak sakit kaki, awak memang tak boleh, tolonglah beritahu kami. Kalau tak batal pun, at least kita tahu bila nak kasih awak prosedur dia. Tapi jangan pop up awak dapat Arab, awak dapat apa dah baca ayat politik, cakap belum tak faham. Betul ke tak betul? Oh jemaah. Jadi baik-baik harga tu 500 dan jadi 1,000. Sebab double last minute, awak rentak benda tak boleh awak jadikan boleh, bayar dia. Jadi untuk elakkan ya awak punya terjadinya perkara-perkara yang tak ini, tolong beritahu kami dari awal. Buat perancangan. Aku ni nanti tengok itinerary kita keluar, nanti tengok aku ni ada 5 kali 7 kali umrah. Contoh 7 kali aku nak buat 5 kali 5 kali 4 kali aku tak boleh kursi roda, 4 kali pegang kursi roda, 1 kali tak pakai. Tapi jangan lupa pula tawaf fidah. Tawaf fidah pun awak perlu juga. Tawaf fidah pun 7 kali pusingan. Nah, sebelum keluar daripada Mekah. Ini bukan sama je macam orang cuba dia separuh bayaran. Jadi oleh kerana itu buat perancangan jemaah. Sebab musim haji ni orang ramai, bukan awak seorang. Awak nampak tak orang ramai gini? Kalau awak tak nak pakai kursi roda, banyak lagi orang nak pakai kursi roda. Kalau awak tak nak orang tolak, 100 orang lagi nak tolak. Jadi awak kena, ya, kalau awak tak nampak maka tak tahu. See is believing. Cakap tak guna. Sebab tu saya kata, tengok sendiri dan lihat dengan mata awak sendiri, baru awak faham apa yang saya cakap. Ya, jadi kat sana dia tak kisah. Awak nak offer dia, awak tak nak, dia macam sombong sikit lah. Macam awak nampak sombong lah. Tak nak, tak heran sudah lah. Pasal dia punya bias terlalu banyak. You want me, ada people want me. Saya duduk kat situ, diri dengan kursi roda pun orang boleh panggil saya Arab lah, apa. Everybody want to be. You want me,
You make yourself program. Jadi awal-awal awak minta orang ni terbatas untuk orang Indonesia, bantu awak. Orang Patani, orang Indonesia ya. Sebab pekerja Indonesia dah makin hari makin kurang, banyak yang dihalau balik negeri ya, oleh pemerintahan Arab Saudi. Jelas tak? Jadi awak dah boleh fikir balik ni, awak dah boleh fikirkan, renung supaya dapat memberikan kebaikan bagi dunia. Beginilah keadaan. Nampak tak jemaah-jemaah kita bawa senampak, nampak tak kat bawah tu? Oh jemaah, nampak tak senampak orang biru? Nampak tak? Ini nak jalan ni, berapa jauh nak jalan ni? Berapa jauh jalan ni? Oh jemaah, ini dah pergi 7 km Dia senampak di bawah tu. Agak-agak dalam perjalanan ada berhenti-berhenti tak? 7 kilo macam sini pergi mana? Sini pergi mana? Pergi Gelang ada? Sini Gelang ada tak? Tak sampai 7 kilo Sini Gelang pun tak sampai 7 kilo. Atas lagi, kat mana? Kalang. Jadi awak jalan dari sini, lepas ni kita jalan ramai-ramai pergi Kalang boleh? Oh boleh tak? Apa sebab orang tengok saya? Boleh tak pergi Kalang lepas ni? Kalau awak boleh, mana awak nak sedia? Kalau awak tak boleh, macam mana awak nak jalan ni? Ini nampak prajurit nak jalan ni? Berapa awak nak jalan ni? Nampak? Ini semua gambaran ni ya? Baik. Ini tempat masih berihram sebelum tahalul awal. Maka sebelum jamrah. Nah inilah dinding di tempat melontar jamrah, bawah tu lotang. Sebesar kawasan masjid ni tak tinggi. Arti mabit di Mina. Berada di Mina pada malam hari Tasyrik dalam tempoh waktu lebih separuh malam. Waktu malam pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada lepas hari 10 hari bulan, faham 9 hari bulan, hari Arab. Sebutlah sekali 9 hari Muzdalifah. Malam Muzdalifah itu adalah malam raya, malam ke-10 dekat Mina. Pagi raya buat apa? Lontar jamrah. Tak dengar? Lontar jamrah Aqabah berapa biji? 7 biji. Jadi jelas tak? 7 biji batu pada pagi raya. Habis, tak ada lagi batu. Sudah khalas. Hari ke-11 besok, satu hari selepas hari raya, itu namanya hari Tasyrik. Kalau bulan Idul Adha, kita takbir, masih takbir lagi 11, 12, 13. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Betul. Kita mesti takbir mana hari Apa makna Tasyrik? Itulah yang aku tak tahu. Itulah. Tasyrik ni maknanya apa? Hari-hari kebesaran. Sebab orang melontar jamrah. Sebab tu dalam Quran Allah berkata, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan lambang kebesaran Allah, itu sebab hari-hari besar. Hari Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Betul ke tak betul? Jadi hari besar itu tuan, hari besar dipandang oleh Allah besar. Mana ada manusia nak boleh sembelih orang? Punang pun dia tak ada sembelih. Ya tak? Jadi apa? Hari besar. Tasyrik maknanya besar. Ya tak? Syariat jalan. Tasyrik itu kebesaran. Ya. Okey. Kita sana kita ambil satu kawasan, kita duduk ramai-ramai. Buat apa Ustaz? Duduk sudahlah. Ayat cerita. Bawalah Quran ke, buku ke, baca. Buatlah. Jadi kita jangan buat apa-apa, duduk aja kat situ. Sampai bila Ustaz? Tengah malam. 6 jam. Makanan semua disediakan. Tenang. Perut kenyang, insya-Allah. Ya, cuba awak diperlukan duduk saja untuk dapat mabit di Mina. Duduk. Okey, duduk apa-apa, berbual yang baik-baik. Sampai lepas guru belas apa Ustaz? Terus keluar pergi lontar jamrah. Jamrah pertama jamratul apa? Jamratul Sughra, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra. Jamrah Sughra ni mana apa? Kecil. Sughra saghir. Wusta mutawassit. Apa? Pertengahan. Kubra besar.
besar sebab tu dapat Khadijatul Kubra, isteri Rasulullah yang tertua. Jangan pula orang besok cakap ni isteri Kubra, ni isteri Sugra, ni isteri Wusta, ya. Macam Jamratul Aqabah ya. Jadi Wusta Sugra iaitu kecil, Wusta iaitu pertengahan, Kubra iaitu yang besar. Okey, dah habis tu apa? Balik lah, nak buat apa lagi? Alhamdulillah. Ya, macam cerita Alibaba balik lah kita ke tempat kita punya mana Shisha. Sebab kita dah dapat pahala mandi. Balik Shisha buat apa Ustaz? Mandi apa itu ini tunggu waktu subuh. Kita dekat waktu subuh yang tu kita balik tu. Subuh sampai subuh berbum tidur. Besok waktu asar kita keluar. Lepas sampai asar keluar sampai dekat Jamrah sebelum waktu maghrib. Duduk lagi macam biasa macam. Lepas tu keluar balik subuh lagi. Jelas tak jemaah? Nak mengelakkan 7 km perjalanan suasana jemaah haji JDS di perkemahan Mina. Ini Mina. Kita tetap pergi Mina tak Ustaz pergi kemah. Saya nak tengok pergi. Pasal daripada Muzdalifah kita akan singgah kemah kita dulu. Daripada Muzdalifah malam tu dia bas akan hantar terus ke kemah. Dari kemah kita tetap berjalan kaki 3,5 km untuk pergi ke tempat Jamrah. Jadi awak akan dapat tengok kemah awak macam mana mereka duduk di sini. Nampak tak? Ini kemah awak. Inilah tempat yang betul-betul mencabar kesabaran awak. Nampak kulit-kulit awak, nampak kali-kali awak, semua terkeluar, semua glow. Ya, di situlah benar-benar kadang-kadang orang tak ingat awak nak pakai-pakai, kadang-kadang nak cakap kuat macam semua tidak perasaan. Sebab dia banyak memuji kesabaran. Jadi kena sabar iaitu apa makna sabar? Menahan gejolak nafsu untuk sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Awak menahan gejolak nafsu. Awak pergi gejolak nafsu untuk sesuatu yang baik atau yang jauh lebih baik. Ya, boleh marah tetapi kawal. Saya pun kadang-kadang naik juga, tapi kawal. Kawal kita punya marah adakan cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan ikut arahan mutawif dan pegawai. Ini kesabaran sajalah yang dapat membantu awak mencapai haji yang sempurna dan mabrur. Tanpa sabar tak boleh berbuat. Sebab al-hajju masyaqqah, haji itu susah. Baik awak bayar VIP punya, baik awak bayar super VIP atau dia real ya, super duper VIP pun awak tetap akan ada susah. Ya tak? Memang susah. Sebab ini proses membersihkan diri. Ya, sebab itu balik ke Singapura 40 hari awak berdoa diterima Allah. Ustazah, orang sibuk minta kurma tak payah minta doa. Orang balik haji minta doa. Itulah harga paling mahal, intan paling berharga, mutiara paling orang kata bernilai. Itu doa orang. Orang dah bersih badan, awak dah bersih, doa akan awak kabul tak? Oh jemaah, kabul ke tak kabul? Sebab tu orang balik haji ni muka macam mana hitam legam, macam mana awak punya muka sengit pun bersih. Nampak lebih cahaya. Betul ke tidak? Awak pernah sambut orang balik haji tak? Siapa pernah sambut orang balik haji? Oh jemaah, pernah tak? Tak pernah? Pergi rumah haji je, naik haji belum? Awak tengok orang balik haji macam mana diorang muka, wajah diorang. Ya subhanallah, terangkat dah. Sebab susah, tidak lelah. Awak bayar duit untuk susah, bukan bayar duit untuk senang. Tapi bila awak dah selesai haji, senangnya bukan kepala, luar biasa. Ya tak? Saya pernah melalui perjalanan. Sebab tu saya kata awak dengar daripada orang cerita. Maaf ya, saya pergi tiap-tiap tahun. Ya tak? Bukan cerita lagi, dah jadi series of episode. Ya? Jadi kita dah nampak macam mana keadaan orang dalam melaksanakan ibadah haji. Suasana tandas di Mina. Jadi tandas ini selalu menjadi cabaran. Coba satu jamban untuk 100 orang. Macam oh jemaah, betul-betul cerita piramid itu tepat. Siapa ni dah boleh kan? Sekali keluar pula Allah Superman ni keluar pula. Ya, budak kecil keluar begini. Kau si Muhammad ni masuk sebab tu bila orang nak buang air waktu dekat Mekah, tuan-tuan, dekat suasana di Mina dan Muzdalifah, dah terasa sikit nak terbuang air, cepat-cepat pergi buang. Jangan tunggu dan nak terpuncit baru nak mengamuk depan pintu. Betul ke tak betul?
awak akan diuji kesabaran. Awak tahu tak, orang masuk ni bukan hanya buang air ya, cuci baju. Betul macam cerita orang-orang lepas baju dia, kita nak keluar macam nak rak dulu. Nak cuci baju ni nak keluar lah. Kita kata, ya Allah. Itu orang Malaysia, orang Indonesia. Itu time awak. Awak nak marah dia, aku bayar sama lah dia kata. Faham tak? Jadi oleh kerana itu, sebab tu ada orang tempat yang cuci tangan orang orang kecil. Tapi tak ada lelaki lah. Ya, tak boleh dia tembak aja ya. Apa nak buat, aku sakit perut dia. Ya tak. Jadi ini orang ribu-ribu tempat. Sebab tu mesti plan awak dekat. Tak boleh ikut macam kat Singapura. Oh, toilet dekat. Ini toilet satu pintu 100 orang. Pernah orang tanya tau, mesti awak bertanya, berfikir dalam benak fikiran awak. Tak pernah tu orang Arab Saudi ni ditegur, kenapa tak banyak toilet? Dia kata ini tanah kecil. Ini tanah Muzdalifah, Mina, Arafah ni kecil. Dia kata awak nak banyak toilet ke banyak tempat tidur? Kalau awak nak banyak toilet, boleh tidur dalam toilet. Jadi simple je. Ini tanah kecil, awak nak fikir apa-apa boleh. Tapi itu bukan Arafah, itu bukan Mina, itu Muzdalifah. Awak nak juga boleh, awak nak ambil toilet, tidur dalam toilet. Awak ingat saya tak fikir ke? Dan sleep in toilet. Senang dia dijawab, kita pun sakit hati. Dia tak, tapi betul ni cakap. Awak nak betul ke tidak? Kalau tidak, benda tu mesti diubah. Jadikan flat, jadikan apa, jadikan itu. Bukan seperti kemah hari ini. Dan membutuhkan masa yang panjang, proses puluhan tahun. Kemah-kemah ni semua akan dirobohkan dengan dinaikkan flat supaya ramai orang boleh duduk dalam satu tempat. Faham ke tak faham? Oh, maaf. Selamat berpuasa. Semata dekat jauh ya. Faham dah puasa. Jagalah kebersihan ya. Ini pun penting untuk kita jaga kebersihan. Jangan main campak-campak aja tuan-tuan ya. Jangan main campak-campak. Orang lain pun nak juga beribadah dengan sepenuh. Ini nanti kita tengok ya. Ya, arti melontar pada hari tasyrik, melontar 3 jamrah. Melontar tasyrik 11, 12 dan 13. Ya, nampak tak melontar selepas waktu zuhur. Waktu diharuskan terbit fajar, maknanya kita akan campak pagi waktu harus sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah sampai ke malam. Ini semua dah ada ya. Ini semua kita dah jelaskan tadi. Nampak tak nombor itu berubah? Ya, balik daripada pertama 11, 12, 13 ya, dan juga selesailah sudah. Lepas tu kita keluar daripada tempat Mina menuju ke Shisha. Melontar Jamratul Kubra pada tanggal 10 Zulhijjah 7, 11 Zulhijjah 21 ya, 12 Zulhijjah 21 Hijri dan 4 Zulhijjah 13 Zulhijjah 21 di kesemuanya 70 biji yang dilontarkan. Alhamdulillah, jemaah haji melontar Jamrah, nampak tak? Alhamdulillah ya. Jamratul Sughra, ini Jamratul Sughra, jamrah yang kecil. Jamrah yang pertengahan dan jamrah yang besar. Ya, baik, cukup sampai di situ. Kita punya pertemuan pada hari ini. Ada siapa yang nak bersoal jawab? Silakan. Oh, jemaah ada, ya silakan. Ustaz, sebut panggil kawan. Satu orang. Satu orang 300 kambing hidup. Kambing hidup bukan kambing mati. Bukan kambing proses. Kambing hidup. Jadi 300 dolar. Ya, tak mahal lagi. Ini bukan Indonesia, ini Mekah. Ya tak, jangan nanti kita minta murah-murah kambing dikasih anak kambing tak sempurna. Bayarannya macam mana tak? Bayar awak boleh buat aturan, awak plan agak-agak mana awak yang senang. Awak nak bayar dari sekarang boleh, perlahan-lahan 100. Awak nak bayar kemudian pun boleh. Kita selagi mana belum haji tak perlu bayar pun. Ya tak, tapi awak dah buat plan awak dulu. Awak bayar daripada awal lagi baik. Jadi awak tak pernah bayar. Awak dah tahu saya korban 1 ekor, dam 1 ekor. Jadi boleh. Ahlan wa salat jalan. Habis cerita. Betul ke tak betul? Oh, maaf, betul ke tidak? Apa yang 600 sudah habis. Kalau yang in between terkena tu masalah awak sendirilah. Awak yang terbuat salah, awak bayarlah. Tak awak nak salahkan kita. Betul ke tidak? Jadi masing-masing dengan amalan peribadi lah. Amalan peribadi sendiri. Kalau awak salah, macam saya ustaz cakap orang dam, saya pun kena dam.